So di mana MPKJ telah pun menerima komplain aduan daripada kepada luas kepada JAS lah dengan air Selangor mendapati monsoon drain di sekitar Taman Semenyih Permata ni telah pun tercemar oleh air berwarna hitam. So selepas siasatan dapati premis inilah yang punca di mana yang ni merupakan kilang tempat premis yang menjalankan aktiviti peleboran pengasingan logam besi, bukan timah, logam besi di Jalan Sungai Lalang Semenyih. So dengan tindakan yang pantas di mana kita dapat mencegah masalah pencemaran sungai daripada di mana dapat mengelakkan henti tugas logi rawatan air jenderan hilir dan juga pencemaran di Sungai Semenyih, di mana jarak premis ni ke Sungai Semenyih adalah sekitar 2.3 km. So jarak dari sini ke loji rawatan air yang terdekat iaitu Jenderam Hilir sedekat 22 km. So dengan tindakan yang pantas yang oleh pihak JAS, Luas, Air Selangor, MPKJ dan juga SPAN, kita dapat mengelak di mana henti tugas loji rawatan air, di mana tiada henti gangguan air berlaku di sekitar kawasan Lembah Kelang. Dan premis ni merupakan premis yang telah pun berusia lama, haram, lot 1317 di Mungkin Hulu Semenyih, daerah Hulu Langat, lebih kurang 3 ekar. So mereka dapat sisa-sisa itu daripada kilang-kilang besi. Kita belum kena pasti di mana sumber mereka dapat. Ini merupakan satu pemprosesan pengasingan besi, biji besi yang tinggalan daripada kilang besi. So nampaknya masih ada asap keluar. Dia baru dapat daripada angkat daripada kilang di tempat lain. So kita kesan dapat kesan dia daripada Perak kan. Dari Perak. So ini merupakan tanah hak milik yang tidak dapat kebenaran KM. Telah pun beroperasi di sini lebih kurang 2-3 tahun dah. Kerana dia terletak di tempat yang terpencil yang di mana susah orang nampak. Dan kita kesan pun kerana ada masalah monsoon drain yang tercemar di sekitar kawasan Taman Semenyih Permata baru kita dapat kesan ada aktiviti pengasingan logam di kawasan ni. So yang ni kita dapat kesan di mana operator dapat dikenapasti dan juga tuan punya tanah pun telah dikenapasti. Di sini terdapat 13 atau 14 pekerja asing yang mengendalikan operasi kilang ni. Dan kita akan ada tindakan yang tegas terhadap premis ni. Kalau mengikut Luas akan mengeluarkan perintah, telah pun mengeluarkan perintah pelindungan air di bawah Seksyen 122-1 Enamen Luas 1999 kepada premis terlibat kebenaran risiko dan ancaman insiden berkenaan kepada kualiti dan juga kualiti air Sungai Semenyih. So premis boleh denda tidak lebih RM50,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-dua sekali, dan denda selanjutnya RM3,000 bagi setiap hari kesalahan dan juga teruskan sehingga perintah itu ditarik balik. So premis itu telah pun diarahkan menghentikan pelepasan efluen dari kolam dan menjalankan kerja-kerja pembersihan segera ditapak selaras dengan Seksyen 79 Enamen Luas Pindaan 2020 yang kita baru dapat pindah di Dewan Undangan Negeri dan telah pun digazetkan bagi sebarang pencemaran sumber air apabila disabit kesalahan hendaklah dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan didenda tidak kurang daripada RM200,000 dan tidak melebihi RM1 juta, iaitu mandatory untuk dipenjarakan kalau disabit kesalahan. Dan mitigasi plan yang kita ambil telah pun
kita nampak kita sedang menyudut air itu ke atas untuk mengelakkan limpahan air semasa hujan. Di mana ni berlaku sebelum tu, di mana semalam berlaku hujan lebat, air dari kolam pun telah pun melimpah ke monsoon drain so menyebabkan air monsoon drain tercemar dan air itu mengalir ke Sungai Semenyih. Kerana faktor dilution dia tidak bacaan bau masih 0 ton dan tidak menyebabkan henti tugas loji rawatan air. Dan kita juga akan MPGJ telah pun tindakan membina banting. Tadi kita nampak kita bina banting untuk melihatkan hujan atau air melimpah keluar ke kolam tu. Dan juga kita telah menyita jentera serta pintu masuk premis tersebut. So tindakan penguatkuasa jalankan oleh JAS, Jabatan Alam Sekitar selaras Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan berkaitan. So sementara itu tindakan Pejabat Daerah Tanah PDT Hulu Langat adalah selaras Kanun Tanah Negara. So kita akan keluarkan notis 7A, 7B untuk mengarahkan premis untuk bersihkan kawasan ini. Kalau tidak, kita akan rampas tanah berkenaan. So buat masa ini kita masih siasatan dan ada yang tanya mengapa kita tidak keluarkan air ataupun lumpur ni segera. Kerana kita masih tidak tahu lagi kandungan bahan kimia yang dapat dalam tanah ataupun air. So kita perlu tahu cara pelupusan, cara bagaimana. Kalau bahan kimia tu kita tidak boleh angkat dengan lori ataupun lori ADBK. Kita perlu dijalankan oleh kerja-kerja perlu dijalankan oleh kualiti alam, syarikat kualiti alam. Dan kalau dia hanya melibatkan hanya biasa, bahan yang biasa, kita boleh lepus secara teruslah. Kalau tidak, kita ambil masa yang lama. Dan juga kos yang terlibat agak tinggi. Kalau bahan tu mengandungi bahan kimia, dia akan dikendalikan oleh kualiti alam dan memang kos agak tinggi lah. Okey, ada pertanyaan? YB, kenapa tidak ada penahanan lagi? Sebarang penahanan? Ataupun sudah ada operator telah ditahan? Kita MPKJ telah pun membuat laporan polis. So saya rasa polis akan melakukan kerja mereka untuk suatu. So buat masa ni di mana Jabatan Alam Sekitar dan juga luar sedang menyiasat. So kita tak boleh terdedah dengan kepada orang umum. Kerana ini masih dalam siasatan. Takut ada gangguan siasatan tu. Jadi mereka dapat ni bahan-bahan ni daripada kilang-kilang besi. Kilang-kilang besi ya. Di sekitar tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Kemungkinan di Selangor, kemungkinan di Perak. Besi-besi ni apa? Yang diambil besi-besi apa? Besi ni ketinggalan di mana selepas kilang proses tu, itu sisa-sisa besi yang tinggal sikit tu, dia akan angkat ke sini. Patutnya cara yang hantar ke kualiti alam. Dia ada cara pelupusan dia. Dia ni merupakan CIG waste. So dia perlu ada kontraktor yang bertauliah untuk mengendalikan semua bahan. Tapi kalau kilang ni dikenal pasti menggunakan khidmat operator haram, adakah mereka juga boleh dikenakan tindakan? Ya, memang. Di bawah akta yang saya katakan itu semua. Di mana Jabatan Alam Sekitar sedang menyiasat. So oleh kerana kita tak mau memberi gangguan penyiasan tu, kita tak dedah banyak bahan. Memang kita ada banyak yang kita dah lakukan, tapi 2-3 hari ni, tapi kita masih tidak boleh dedahkan. Kita masih menunggu Jabatan Kimia Negara untuk mendapat hasil daripada kandungan logam ataupun bahan kimia dalam tanah dan juga air. Oleh kerana 2 hari ini merupakan cuti panjang, so Jabatan Kimia Negara tak beroperasi dan kita tunggu besok. Kita harap besok kita dapat tahu kandungan bahan kimia itu. Pemilik dia warga tempatan? Ya. Jadi barang ni dieksport selepas dia ni tuan punya tanah, dia sewa untuk orang. So tuan punya tanah pun tak tahu ada aktiviti ni. So kita akan siasatlah ikut di mana akta yang sedia ada. Jadi apa ni, kerja-kerja mereka ni, produk yang mereka dah buat ni, mereka ekspor ke ataupun? Dia akan untuk meleburkan jadi logam semula. Logam besi semula. Dijual ke pasaran tempatan. Ya. Jadi fahamkan dia ada hubungan dengan daripada warga China ke? Saya rasa tak. Dalam siasatan Dalam siasatan lagi lah. Bagi kita masa sedikit masa untuk siasat.
Wabi ada maklumat pekerja dia adakah dengan dokumen dengan sah ataupun Saya rasa tidak, semua tak ada. Dia tinggal di rumah sarang warid tu. Dia tinggal di bawah tu. Ada 13 orang, 14 orang. So semasa kita datang sampai mereka sudah lari kerja. So memang tempat ini memang dalam proses pemprosesan. So kita akan ambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang sengaja untuk mencemarkan sungai. So oleh kerana tindakan pantas, terima kasih kepada Jabatan Alam Sekitar dan juga LUAS dan juga MPKJ dan juga Pejabat Tanah, SPAN, kita dapat berjaya untuk menghentikan aktiviti ini. Dan dia memang memberi risiko yang tinggi kepada pencemaran sungai di Semenyi. So itulah kita ada tindakan skuad pantas daripada LUAS dan juga kita ada WhatsApp group yang di mana ops sumber air yang semua agensi kerajaan termasuk saya dan juga Datuk Bandar, YDP terletak dalam grup tu. Kalau kita dapati sesuatu yang mencurigakan, kita akan melaporkan dan akan diambil tindakan segera. So kita telah pun berjaya mematahkan semua aktiviti pencemaran sungai ini yang kali yang ke-8 untuk tahun ni. So dalam 2 bulan setengah ni dapat 8 kejadian yang di mana boleh memberi gangguan bekalan air kepada di negeri Selangor. So kita berjaya untuk mematahkan semua tindakan ini, termasuk yang hari ini. Wabi, maaf tanya. Macam Wabi cakap tadi, tempat ni telah beroperasi antara 2 hingga 3 tahun. Ya. Tapi kalau kita tengok keadaan dia dengan struktur dia yang mungkin hampir roboh dengan bekarat semua tu, adakah sebenarnya masih dah lama lagi sebenarnya? Kemungkinan ini tinggalan dari dulu. Ini kilang kemungkinan untuk tujuan lain. Ini bukan untuk tujuan lebu pengasihan bersih. Yang ni struktur tinggalan lama. Wabi nilai sitaan jangkaan jentera Kita dah sita lah. Kita sita, so tak boleh kita benarkan siapa masuk ke dalam. maksudnya nilai barang yang dirampas jentera. Ini bukan mahal sangat. Semua ni besi buruk lah, nampaknya. Keadaan pun buruk. Dia guna cara yang tradisi untuk mengasingkan logam besi ni. So ni merupakan kerja-kerja macam kita pengasingan timah lah, berlaku zaman 60-an 70-an. So dia guna cara yang tradisi untuk mengasingkan bahan-bahan logam ni. Okey. Terima kasih semua. Ikut jarak sosial. Air.